Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung kuliah kita pada bulan yang lalu, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kalau bulan yang lalu kita baca hadis yang ke-95 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada kali ini hadis yang ke-96 anhu. Kalau anhu tu maknanya daripada Abi Hurairah jugalah. Itu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna hazihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahu Allahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtul imarata illa yawma idzin fatasawartu laha rajaa an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala amshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu 'alaika. Fasara Ali syai'a thumma waqafa wa lam yaltafit fasarakha ya Rasulullah ala maza uqatilun nas. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa iza fa'alu zalika faqad mana'u minka dima'ahum amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Ini satu hadis tuan-tuan yang amat menarik ya. InsyaAllah kita akan baca hadis ni berserta dengan huraian dia dari sudut ketika mana berlakunya perkara ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan pada hari peperangan Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mana Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Berkata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali di saat itu. Maka aku menonjolkan diri kepada Rasulullah dengan harapan aku dipanggil olehnya untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lalu diberikan bendera itu kepadanya sambil berkata, berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang sehingga Allah memberi kemenangan, memberi Ali. Maka berjalanlah Ali beberapa langkah, kemudian berhenti tetapi tidak menoleh sambil menjerit, sambil bersuara lantang, wahai Rasulullah, atas dasar apakah aku memerangi orang? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangilah mereka sehingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Apabila mereka mengakui yang demikian itu, maka diharamkan ke atas engkau darah mereka dan harta mereka melainkan dengan hak. Cerita ni tuan-tuan, kalau kita tak cerita, tak relatekan dengan sejarah, tak berapa nak faham. Bukan tak faham, hadis ni kita tahu. Hadis ni dia berlaku ketika mana perang Khaybar. Di perang Khaybar ni, waktu ni berlaku, kata Rasulullah panggil nak bagi bendera. Bendera ni bukan calang-calang orang boleh perang ke dalam peperangan. Dia orang-orang, bendera yang paling utama, yang paling besar, memang orang terpilih, pahlawan yang terpilih, dia akan pegang bendera tu. Jadi sebabkan benda ni, perkara ni berlaku dalam perang Khaybar,
Saya bagi nampak dulu kat kita semua tuan-tuan, Khaybar ni di mana dan apabila berlaku perang Khaybar ni. Perang Khaybar ni dia berlaku tahun ke-7 Hijrah. 7 Hijrah. Bila Rasulullah hijrah sampai ke Madinah tuan-tuan, mula-mulanya sibuk. Orang Muslim ni sibuk berperang dengan musyrikin Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, semua dengan musyrikin Quraisy. Sampailah kepada perang Khandaq, perang Ahzab. Masih lagi dengan musyrikin Quraisy. Cuma Quraisy ni dia dendam terlalu kuat, tapi dia tak boleh nak pergi. Islam makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sampai last sekali perang Khandaq. Perang Khandaq ni dipelopori oleh Yahudi. Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah. Yahudi ni lah main peranan. Dia pergi ngajak puak Badui, dia pergi hasut Bani Ghatfan, dia pergi cari puak-puak munafikin. Dia sanggup pergi ke Mekah tu. Padahal Yahudi ni tak ada kepentingan dia nak pergi ke Mekah tuan-tuan. Dia memang tak mau pergi. Dia tak nak pergi. Tapi di kanan nak pergi ngajak puak-puak musyrikin ni, dia pergi jumpa Abu Sufyan, dia jumpa berbagai-bagai Pak Abu lagi. Mau kita pakat, kita pergi serang Muhammad dan pengikut dia. Ni pada perang Khandaq. Lalu ramai berkumpul di pinggir Madinah tu hampir 10,000 orang musyrikin Mekah, Yahudi, munafikin, Arab Badui dan Bani Ghatfan. Ramai 10,000 sampai demo yakin demo akan menang. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kalah. Puak-puak ni Yahudi janji kemenangan. Bila kalah musyrikin lari balik ke Mekah. Badui masuk lari ke hutan-hutan batu. Ghatfan balik ke kampung dia. Yang tinggal Yahudi dia tak tahu nak lari ke mana sebab dia terlalu confident dia akan menang. Akhirnya dia lari ke satu tempat, dibuat penempatan nama dia Khaybar. Khaybar ni nama tempat. Lebih kurang 150 km daripada utara Madinah. Nak lebih detail tanya Ustaz Farid. Dia lalu pergi. Semalam Ustaz Salim, ayah saudara dia, hari ni Ustaz Farid. Jadi bila macam tu tuan-tuan, diceritakan kalau kita tengok dalam sirah ini, tak bahaya dah musyrikin Mekah ni sebab mereka makin lemah. Bila tahun 7 Hijrah tu ke atas, yang jadi bahaya kepada orang Islam ni Yahudi. Sampai bila? Sampai hari ini. Musyrikin dia tak dah, surrender dah, kami tak boleh dah. Dengan Islam memang kami tak boleh. Sebab makin kurang. Sebab tu pembukaan kota Mekah 8 Hijrah tu mudah sikit lah. Orang kata apa? Proses tu. Yahudi dia tak ada. Bila yang lain lepas perang Khandaq tu balik semua kampung masing-masing, Yahudi tak tahu nak ke mana. Akhirnya dia duduk di Khaybar. Khaybar ni kalau nak tahu tuan-tuan, dia satu tempat yang paling cantik lah. Tanah subur, tanaman subur. Maka dia duduk di situ buat perkampungan Yahudi. Dan kali ni Khaybar ni memang cukup luar biasa. Pasal apa? Sebab kubu dia kuat. Kubunya duk ada 3 lapis masuk kota Khaybar tu. Tahap yang begitu tuan-tuan. Jadi kalau kita fikir, dan orang Islam yang pergi ni pula tuan-tuan tak ramai. Lebih kurang 1,400 orang. Rasulullah memang tak ngajak ramai, tak bagi pergi ramai. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, antara peperangan yang dijanjikan menang, perang Khaybar lah. Siapa yang beri jaminan? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi jaminan. Kita balik setahun sebelum daripada tu. Setahun daripada tu dia ada peristiwa Hudaybiyah. Dia ada Bai'atul Ridwan, pakat bai'ah. Siapa yang ikut dalam Bai'atul Ridwan, dalam peristiwa Hudaybiyah tu, seorang demi seorang berbai'ah, maka mereka ni akan ikut serta dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar lepas tu pula Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu menjanjikan kemenangan dalam perang Khaybar. Dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Yang mana Allah menjanjikan kepada kamu rampasan perang yang banyak
yang akan kamu ambil sehingga dia sediakan rampasan perang tersebut untuk kamu. Ni Allah dah janji kan, perang belum berlaku lagi, Allah dah janji dah. Jadi orang bila sampai Khaybar ni tuan-tuan, orang-orang munafik apa lagi? Berbeliak biji mata. Ni duk bayang kemas, perak, Allahu Akbar. Nak ikut tak boleh. Sampai demo nak ikut, maka Rasulullah ditegah, jangan bawa puak-puak ni. Ini. Jadi saya nak urai hadis tadi ni, kita bagi nampak dulu Khaybar ni lagu mana. Tuan-tuan bayangkan lebih kurang 150 km daripada Madinah. Jadi pergilah, bila pergi nak tempuh dengan puak benteng Yahudi yang ada 3 lapis kubu kota Yahudi di Khaybar ni tuan-tuan, bukan senang. Dengan jumlah banyak itu, siapa yang duk main peranan jahat ni? Masih lagi puak-puak munafik yang ada di Madinah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni jenis tak serik ni, keras kepala. Yahudi sudah balik, musyrikin sudah balik, demo di situ lagi, masih lagi buat kerja jahat lagi. Abdullah bin Ubay kata apa? Dia pergi cerita dekat puak-puak Yahudi Khaybar no. Tuan-tuan jangan duk takutlah katanya. Ni puak-puak muslim ni tak ramai pun nak pergi. Orang kata apa? Tentera tak kuat katanya. Senjata pun tak banyak. Waktu tu orang agak gerun dengan Yahudi Khaybar ni. Boleh dikatakan Rom pun tak berani nak pergi Khaybar ni. Sebab dia punya senjata dah orang kata apa hebat. Kubu demo ni kukuh mantap. Tapi tuan-tuan, bila keyakinan ni ada, Rasulullah move, bergerak pergi dengan para sahabat. Bila sampai di Khaybar ni, duduk di sana, atur strategi. Bila atur strategi sudah sampai tuan-tuan, sudah sampai awal. Bila nak buat markas tu, Rasulullah kata, "Muh, kita duduk di sini. Kita duduk di sini. Buat markas di sini. Bina kemah penempatan kita di sini." Datang satu orang sahabat tuan-tuan, satu orang sahabat ni, dia kata, "Wahai Rasulullah," katanya, "adakah di sini," nama dia Hubab Ibn Munzir, "adakah yang kita ni nak duduk di sini ni perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Bukan, ini pendapat aku." Kalau begitu kata dia, kita duduk ke depan sikit, jangan duduk di sini. Sebab sana lagi strategi. Rasulullah kata, "Okey, tak ada masalah." Maknanya tak adalah kata okey yang tu saya khabar lah, nak dah faham. Naam. Jangan apa itu. Takut aku. Makna yang kita nak ambil di sini, orang paling besar, ketua perang ni, bila datang anak buah Rasulullah pula tu khabar, kita duduk depan. Rasulullah ikut tuan-tuan. Duduk di sana sebab dia tahu dia ni pakar dalam bidang tu. Bila duduk di situ, esok paginya, awal-awal pagi, masuk ke kota Khaybar. Bila masuk ni, Yahudi terkejut. Yahudi punya senyap ni, tentera Islam masuk ni, tak dengar, tak ada jejak. Yahudi terkejut. Kelam kabut, demo tengah keluar nak pergi ambil hasil tanaman. Kelam kabut lari habis semua. Bila dia dah habis, semua ambil tempat, bertempur. Ini pertempuran yang paling sengit ni, paling sengit. Mula-mula suruh Abu Bakar, lepas tu Umar, masing-masing gagal, bukan gagal kan, nak robohkan kota pintu benteng-benteng tu susah. Dia Yahudi makin kuat. Segala harta benda yang dulu di Madinah, termasuk Huyai bin Akhtab, habis dia bawa duduk di situ. Harta benda, anak beranak, ternakan habis, semua bawa pergi habis. Susah nak pecah benteng ni. Bila pertempuran tu sengit kan, maka tu yang berlaku yang Rasulullah sebut ni. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata di sini, pada hari peperangan Khaybar itu, Rasulullah, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rajulan yuhibbullahu wa rasulahu. Ni maknanya nak bagi bendera dan tanggungjawab untuk esok ni nak pecahkan kubu Yahudi tu. Kemudian Rasulullah waktu Rasulullah nak bagi bendera ni, apa kata? Apa kata? Qala Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar kata, "Ma ahbabtu ilmarata illa yawma izin fatasawartu laha raja'an ud'a laha." Sayyidina sahabat ni tuan-tuan, bukan nak jadi pemimpin ni,
Maksudnya dilantik. Tapi waktu itu Sayyidina Umar kata, aku mengharapkan aku yang dapat ni bendera tu esok ni. Masing-masing lah, sebab Rasulullah jamin, Rasulullah sebut kata apa? Rajulan yuhibbullah wa rasuluhu. Ni, aku akan serahkan bendera ini untuk kita punya rancangan esok, jadi ketua untuk tentang Yahudi itu. Aku akan bagi bendera ni esok kepada orang itu. Habis semua yang ada tu, ya Allah, bagi aku dah dapat. Sampai Umar kata apa? Umar kata, aku tak pernah lagi lah rasa selama ni nak ambil bendera, nak ambil jawatan, nak akan pakat, melainkan waktu tu aku nak kalau boleh. Maka dia pun apa? Dia pun fatasawartu laha raja'a ud'a laha. Maka aku pun menunjukkan diri, buat jalan ke depan contohnya, supaya Nabi nampak aku, bagi dekat aku. Kemudian fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Nabi panggil Ali bin Abi Talib. Aina Ali, Nabi kata. Nabi tanya, tak nampak kan? Orang lain dah ada. Nampak Abu Bakar ada di depan, Umar ada, Osman ada, hak lain dah ada. Aina Ali? Ali tak nampak. Ali pergi mana? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, Ali sakit mata. Mata Ali sakit. Kan duk perang pada Marin, barangkali kena apa ke apakah, tapi stay tak balik. Kalau kita taubat MC dah. Sakit mata ni tuan-tuan, satu dua nikmat yang Allah Ta'ala bagi memang amat berharga. Sakit orang lain tak apa lagi, kalau sakit mata ni nak tengok tak boleh. Kita tengok dengan apa tuan-tuan? Tengok dengan mata. Mana ada orang tengok dengan telinga? Kalau tanya orang botek pun tengok dengan apa? Dengan mata katanya. Kadang-kadang awak kuliah di sana, kadang-kadang kena dengar betul-betul nak faham tu. Kena yang pure macam tu, ustaz, payah juga. Botek dia tak kata botek. Ada EY di ujung. Apa jadi? Tapi kita belajar lah, sebab kita nak kuliah di situ, dengar betul-betul. Ada tengok dengan mata dia katanya. Belajar pelan-pelan lah. Tengok dengan mata. Orang gila tengok dengan telinga. Itu tak ada. Belajar pelan-pelan lah. Tak apa. Jadi mata ni penting. Aina Ali? Maka Ali pun datang mai pun dengan sakit mata gitu gini kan. Maka Rasulullah hembus dekat mata Ali tu, sembuh sakit mata Ali tu. Ini katakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh sebab kita pun kalau kata ada orang sakit mata tu, bolehlah kan. Hembus. Kalau nak jadilah. Kadang-kadang sakit lagi pun ada. Tapi musim-musim Covid janganlah dia hembus. Apa dengan liur-liur sekali masuk kan. Berguru dululah ayat apa. Ayat apa. Itu. Bila Ali sembuh tu, Rasulullah bagi, wahai Ali, ini ambil bendera ni. Allahu Akbar. Dalam banyak-banyak Ali dipilih. Dia tiap sahabat ni tuan-tuan, dia ada lebih dan masing-masing. Tentu ada sebab kenapa Rasulullah bagi kepada Ali hari itu. Bagi kepada Sayyidina Ali. Kemudian Ali pun balik ambil bendera tu, fa'atahu iyyaha wa qala amsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi semangat pada Ali ini, sambil bersabda, berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang sehingga Allah memberi kemenangan. Allah memberi. Kemudian bila Ali beri kemenangan kepada engkau, berjalan kata Rasulullah, jangan toleh belakang sampai Allah bagi kemenangan. Maka berjalanlah Ali beberapa langkah. Ali jalan beberapa langkah, kemudian berhenti, tapi tidak menoleh sambil menjerit. Ali berhenti, tapi tak boleh tengok belakang. Sambil Ali dengan bersuara agak kuat nak bagi Rasulullah dengar, kata Ali, wahai Rasulullah, maza uqatilun nas, atas dasar apakah aku memerangi orang ini? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangilah mereka sehingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Apabila mereka mengaku yang demikian itu, maka diharamkan ke atas engkau darah mereka dan harta mereka, dan
malaikat dengan hak ni pergi perang sampai mereka ni beriman. Maka dihuraikanlah hadis ni, kalau tak beriman duduk dan dia bayar jizyah. Ini Rasulullah bagi puak ni tuan-tuan masa yang begitu panjang, begitu lama. Duduk di Madinah punya lama, punya panjang, hari demi hari sabar dengan puak Yahudi ni, tetap tak boleh buat kira bercara juga. Keluar daripada Madinah, dia atur perang Ahzab. Kalah di situ, dia pergi duduk di Khaybar, dia atur perang Khaybar pula. Dia tahu puak musyrikin Mekah ni surrender dah, kami tak berani. Yang dia pakat dengan puak mana? Dengan Bani Ghatafan pula. Bani Ghatafan ni puak-puak utara Madinah, Arab juga, ada beberapa suku dalam dia. Okey, puak ni dengan puak Badui kita boleh jadikan geng. Dia mau buat geng, buat pakat. Akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada orang Islam ni mutlak dalam perang Khaybar. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, yang pergi itu lebih kurang 1,400 orang lebih saja. Dengan pergi kubur Yahudi ni berapa puluh ribu orang duk ada dalam tu. Lalu pakatlah ambil semua, habis dapat semua dah. Bila orang kata Abdullah bin Ubay tadi sebut, kata Abdullah bin Ubay yang dia ni tolong bagi maklumat yang orang Islam ni senjata tak kuat, orang tak ramai, dia lah Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, apa yang dia tak buat dekat Rasulullah? Apa yang dia tak buat? Semua dia buat dah. Tapi Rasulullah ni punya lembut dengan Abdullah bin Ubay ni, lembut Allah Rabbi. Tahu tak Abdullah bin Ubay ni kepala munafik? Tahu. Tapi Abdullah bin Ubay ni dia ada seorang anak, nama dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nenek dan atuk dia nama Salul. Jangan duk buh nama Salul, nama anak Salul. Itu. Jadi bila macam tu, Abdullah bin Ubay ni nak mati, dia pesan anak dia, kalau aku mati, ayah mati, minta jubah qamis yang dipakai Rasulullah itu, Muhammad itu, balut badan aku. Dan suruh Rasulullah itu semayang atas jenazah aku. Mati dia, anak dia pergi tuan-tuan jumpa, ya Rasulullah, ayah aku berhajat nak pakai jubah yang Rasulullah pakai. Nabi buka, nak ambil lagi. Bukan takat tu, ya Rasulullah, ayah minta solat kan, Nabi pergi. Sayyidina Umar geram dah. Bila nak solat, Sayyidina Umar pegang tangan ya Rasulullah, nak semayangkah ni di atas kepala munafik ini. Rasulullah kata, aku diberi pilihan oleh Tuhanku, nak semayang ke tak semayang ke, itu gini, tak apa lagi. Kemudian tu barulah turun ayat, kalau minta ampun ke tak minta ampun ke 70 kali ke, tetap sama puak-puak munafik ni. Itu pun Rasulullah nak, kalau boleh minta lebih lagi, Rasulullah nak minta ampun untuk puak-puak ni. Last sekali baru turun ayat, jangan solat dan jangan duduk atas kubur pun puak-puak munafik ni. Ini bahaya tuan-tuan. Ini lama juga, daripada mula Rasulullah sampai duduk di Madinah tu, sampailah puak-puak ni mati, bagi masa panjang untuk kamu bertaubat ni, untuk kamu bertaubat, tak mau juga. Dia Abdullah bin Ubay ni, dia asalnya dengki je. Dia bukan satu orang perompak teruk sangat dulu. Belum Rasulullah sampai ke Madinah, dia ni nak dilantik untuk jadi ketua Madinah. Orang dah tempah habis semua, dah crown dia apa semua pun. Bila sampai Rasulullah, orang beralih arah, dia geram, dia nak perang, tengok tak padan kita ni. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Puak dia makin kurang, maka start daripada itu dia ikut pura-pura beriman. Orang semayang, dia semayang, orang duduk alaqah, dia duduk apa semua. Tapi dalam hati dia dengan grup dia, kita duduk tunggu masa yang sesuai je, puak ni nantinya mana. Dalam masa yang sama dia berulang balik pergi jumpa Yahudi tu. Bagi tahu maklumat, bagi semangat. Dia nampak Yahudi nak kalah, dia pusing balik main Madinah ni, join dengan orang Islam pula. Ini panggil Yahudi munafik. Bila tuan-tuan, Yahudi yang di Madinah ni dulu, Bani Nadir, contohnya Huyai bin Akhtab, pergi duduk di Khaybar. Bila kalah, maka kalahlah. Anak Huyai bin Akhtab ni pula beriman. Nama dia Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ni siapa? Sofiyah ni akhirnya kahwin dengan Rasulullah. Jadi Sofiyah yang anak kepada Yahudi tadi ni,
Bila beriman, kahwin dengan Rasulullah, dia martabat diangkat. Ummul mukminin di kalangan ummahatul mukminin. Itu dia. Sebab tu kalau kita baca hadis tuan-tuan, bila sebut Khaybar, kita cerita dulu Khaybar ni bagaimana, baru kita faham. Bukan kita faham, terang sikitlah. Lebih lagi kalau kita pernah ke sana sendiri macam Ustaz Farid, itu lagilah seronok tuan-tuan. Belajar sejarah, sebut perang Hunain, tahu Hunain di mana, perang Tabuk, tahu Tabuk di mana, perang apa lagi, perang Khaybar, tahu Khaybar di mana. Lagilah seronok. Orang duit banyak, seronoklah bulan pergi. Macam kita ni pergi ke Bali boleh lah, tu pun kampung Bali okey lah. Bali terono tu boleh lah, saya boleh bawa tuan-tuan nak pergi. Ke Bali pun terlepas pergi itu. Tapi insya-Allah tanam dalam hati, ya Allah, aku nak pergi tempat-tempat macam ni, nak tengok di mana Uhud ni. Bila kita pergi, dia tengok di mana tentera, di mana tempat memanah. Allahu Rabbi kan. Bila kita masukkan sikit dengan sejarah yang ada dalil daripada Quran dan hadis, lagi kejap, lagi seronok tuan-tuan. Jatuh air mata kita bila mengenangkan gitu. Jadi itu. Dan hadis yang seterusnya, udah habis dah dalam bab tu, kita masuk satu bab baru, iaitu babu fil mujahadati, iaitu bab pada bersungguh-sungguh menjalankan amal. Bab nak menggemarkan kita ni bersungguh-sungguh buat kerja amal ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami, bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaikkan amalan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala ni, Allah tunjuk jalan, Allah berikan ganjaran. Allah berikan ganjaran. Jangan risaulah kan. Sebab tu kalau kita buat kerja amal ni, walaupun kecil, kita tak risau pahala tu dapat ke tak dapat. Sebab pasti dapat. Kalau kita tak cacat, tak rosakkan pahala tu. Sebab Allah Ta'ala jadikan satu makhluk, iaitu untuk nak catat amalan kita ni, iaitu malaikat. Wajib beriman dengan malaikat ni. Semua sekali malaikat kita beriman. Kita beriman. Malaikat yang bukan dilahirkan macam kita, yang bukannya mukallaf ditaklifkan syarak macam kita. Sebab tu kita tak risau kalau kita buat amalan. Kalau kita amalan dunia lah, kalau dicatat oleh manusia, kita cukup risau. Kadang-kadang interview kita layak dapat, tapi orang lain yang dapat. Barangkali begitu. Kadang-kadang benda ni orang tu yang dapat, orang ni yang dapat pula. Boleh jadi begitu. Markah kadang-kadang boleh silap kira. Apa-apa kita ni akan silap. Sebab tu kita risau. Kita buat apa pun kita risau. Belum tentu aku dapat walaupun aku layak. Belum tentu dia dapat walau dia layak. Sebab itu percaturan kita manusia. Tapi kalau kerja amal ni, pernah kita risau dah. Aku mengaji malam ni, silap-silap orang hak rumah dapat pahala, silap malaikat tulis. Dah. Dia tu duduk tidur, aku mengaji, tiba-tiba malaikat tulis dia ni dapat pahala mari mengaji. Tapi dapat juga tuan-tuan kalau dia tu tiap-tiap malam mari mengaji, tiba-tiba malam ni macam tadi kan, macam tadi kita tengok termasuk Imam Zul kita sendiri berpaki nak masuk tak boleh, tuan saya nak penuh. Minta maaf, sorry lah imam kan siapa kan, minta maaf kan, dia pun pusing balik. Apa pahala? Dapat pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia niat nak mari mengaji dah. Dia niat nak mari sampai situ ngam-ngam 40 cukup 40. Minta maaf dia pun redha sampai dia watak nak pusing balik. Tak tahu dia dari jadi cari surau ke, dia pergi mana tak tahulah. Tapi dapat tak pahala? Dapat. Dia niat nak mari, dia usaha nak mari, tapi tak boleh masuk. Nak buat macam mana? Ini Allah Ta'ala punya kuasa maha kasih kepada kita. Sama juga orang-orang lain yang sentiasa duk mari mengaji, tiba-tiba tertegah disebabkan benda-benda tertentu, dia tak boleh nak mari. Dapat tak pahala? Dapat. Lainlah kalau memang jenis tak mari, tiba-tiba nak pergi tak boleh. Sama juga pahala. Takkan silapnya. Sama juga cabut nyawa. Malaikat nak cabut nyawa Tok Bilal, Tok Siak yang kena. Tak pernah berlaku. Untung Tok Bilal. Tak. Tepat orang tu lah.
kita takkan risau. Sebab tu pahala walaupun kecil kita buat, aku tak risau yang orang lain akan dapat pahala aku yang akan dapat sebab aku buat. Sebab apa? Malaikat ni la ya'sunallaha ma'amarahum. Jenis makhluk memang jenis tak derhaka pada Allah Taala atas apa yang dibuat, disuruh dia buat. Jujur. Tak ada ngelak, tak ada guna macam kita. Ini jujur. Sebab tu kita tak risau. Tidaklah dengan tenang. Apa yang kita buat hari ini, kita solat ke, kita sedekah ke, kita mengaji ke, balik tidur dengan tenang. 100% Allah bagi kepada kita kalau kita tak rosakkan benda tu. Kita tak risau. Ada tukang catat siap dah, iaitu malaikat. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعزنه. Ini satu hadis tuan-tuan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, yakni wali-wali Allah. Ada dihuraikan wali Allah ni bermaksudnya orang-orang yang beriman. Kita saja-saja tak suka kepada orang yang beriman, Allah murka. Sebab tu tuan-tuan, bila datang kepada kita berita orang yang tu begini, Pak Syekh tu begini, kita berlapang dada, jangan mudah percaya sangat. Ya. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kita ni, dalam hati kita ni ada satu sangka yang tak baik kepada orang-orang yang beriman. Tak boleh, biarlah dulu. Biar benda kata kita nak menghukum orang ni kita tak pandai. Kita kadang-kadang hati ni tak suka orang tu, Pak Syekh tu, ulama ni. Kita siapa tuan-tuan? Mohon doa, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Zaman lah ni, zaman media ni lagilah kita dengar orang ni begini, ustaz begini, ustazah tu begini, ulama tu begitu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita minta jauh, minta Allah tunjuk, wa Allahumma arinal haqqa haqqan. Tunjuk yang benar itu benar, sudahlah bagi kita, cukup. Nak tahu yang tu, nak dapat yang tu je. Tenangkan hati, lapang dada. Bila orang ni memusuhi kekasihku, yakni orang-orang yang beriman, dan aku isytiharkan perang kepadanya, makna Allah murka kita ni kalau kita saja tak suka kepada orang beriman. Jangan buat main besar. Tidak menghampir diri kepadaku seorang hambaku dengan suatu yang ku kasih lebih daripada apa yang aku fardukan ke atasnya, dan sentiasa hamba-hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunat. Maknanya yang wajib-wajib kita buat, yang fardu-fardu kita buat, kita tampung, kita tambah dengan nawafil. Nawafil ni segala solat-solat sunat, amalan-amalan sunat, sehingga aku kasihkan kepadanya, sampai Allah kasihkan kepada orang yang begitu tadi. Dia tak memerangi orang yang beriman, dia tak benci orang yang beriman, dia tak buat tak ketahuan kepada orang yang beriman. Kemudian yang fardu dia buat, lepas tu dia tambah dengan perkara-perkara sunat dia buat, sehingga Allah kasihkan kepadanya. Habis ayat lah bila sebut Allah, Allah sebut ahbabtuhu, hatta uhibbahu, sampai aku kasihkan dia. Habis. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Kita nak apa lagi? Bila sebut kekasih Allah, Allah kata sehingga aku kasihkan orang itu. Allah, satu ayat kita kata lapang habislah dapat jadi kekasih Allah ni. Itu
Nescaya jadilah aku pendengarnya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Maknanya semua kita ni berada dalam nilaian perhatian Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi kepada aku, nescaya aku kabulkan, Allah kabulkan. Apa yang dia minta, Allah kabulkan. Dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku melindunginya. Yang ni kita dok minta. Kita minta sesuatu pada Allah Ta'ala, Allah bagi. Takut sesuatu, tak mau sesuatu, tak nak sesuatu, minta lindung, aku lindung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ni. Dia tak memusuhi orang yang beriman, dia buat yang fardu, dia tambah yang sunat, maka ini dapat apa yang kita sebut tadi ni. Kita nak buat yang tu kena mujahadah, nak kena mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'a wa idza taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu minhu ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwalata. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa yang diterangkan dalam hadis qudsi. Ni hadis qudsi. Kalau kita faham selalu menyebut fima yarwi an rabbih, daripada Tuhannya tu bunyinya hadis kursi. Hadis qudsi, hadis qudsi. Dan jika hamba diterangkan, jika seorang hamba menghampiriku sejengkal, maka aku menghampirinya sehasta, dan ianya hampir kepadaku sehasta, maka aku menghampirinya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis ni perlu huraian, tuan-tuan. Allah bukannya bertempat macam kita ni. Kita ni baharu memerlukan tempat. Sifat berlari, berjalan, sejempa, sedepa ni kita. Allah dekat dengan kita ni bukan dekat dari sudut jisim dengan jisim, bukan lagu tu. Maknanya banyak kita ni dekat dengan Allah dari sudut amalan kita, amalan fardu kita, amalan sunat kita. Lagi dekat rahmat Allah Ta'ala kepada kita, lagi banyak perhatian Allah kepada kita. Itu seseorang itu sangat digalakkan untuk mencari keredaan Allah. Bukti galakkan itu ialah dengan melipat ganda ganjarannya. Lagi banyak dia beramal, lagi dapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fima katsirum minan nas sihhatu wal faragh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat betul-betul yang ini, tuan-tuan. Dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia menerima kerugian yang besar, iaitu kesihatan dan kelapangan. Ni yang selalu kita lupa pun yang ni lah. Dua nikmat ni, sihat dan waktu lapang. Jadi kalau kita dapat waktu sihat ni, cukup nikmat. Bila sakit esok nu Allah Rabbi, terkenang teringat waktu sihat ni. Dan waktu lapang kita ni cukup nikmat. Nanti bila dah sibuk, teringat balik waktu lapang dulu. Tapi yang ni kita selalu lalai, yang ni kita selalu lupa. Ni time sihat ni, Allahu Akbar. Nak makan apa semua boleh makan, nak minum semua boleh minum. Time ni sakit esok tak boleh minum, tak boleh makan. Waktu tu barulah Allahu Rabbi, nak itu, nak ini, nak mari masjid, nak beramal, nak bersedekah, nak semua. Tapi dah sakit, tak mampu nak buat. Macam mana sihat dulu? Jadi waktu sihat ni nak kena ingat, waktu lapang ni nak kena ingat. Sakit ni tuan-tuan boleh sembang lah, boleh sembang. Allah ambil 3 perkara orang sakit ni. Allah ambil ceria di wajah dia, Allah ambil selera makan dia, Allah ambil dosa dia, ambil juga dosa. 2, bila sihat ni Allah pulangkan balik. Selera makan Allah pulang balik, ceria muka Allah pulang balik, dosa Allah tak pulang balik. Pulang balik teruk kita, tuan-tuan. Kan tu. Kalau kita tengok orang sakit, mana lalu makan? Tak lalu.
Tuan-tuan, kalau sakit berapa pinggan makan? Kalau sihat berapa pinggan? Kita buat contoh roti canai tsunami lah, senang. Mudah faham. Tak sebut tu tak boleh, sedap. Roti canai kalau sihat ni, 2 keping tsunami tu sekali handah aja, lalu sedap. Tapi kalau time sakit, suku pun tak boleh nak makan. Tapi kalau sihat 2 keping, kalau sakit 4 keping. Tengok dalam baju dia tu siapa ada. Takut makhluk lain ada. Ini bila dia sihat, bila dia sakit tak lalu. Sihat esok kamu ambil balik selera makan kamu. Woi, laju kejap-kejap telefon makan saja. Ngelam di botol. Mi hailam. Itu selera makan. Ceria di wajah dia. Orang sakit mana ada ceria? Ada tuan-tuan tengok orang sakit menyanyi seronok tak ada? Susah. Orang sakit ni susah tu. Dia sampai tahap kemurungan. Mikir kadang-kadang takut kubur, takut neraka. Sampai tak buat amalan, duk takut. Akhir jadi kemurungan segala bagai. Ini orang sakit. Muka dia kalau dulu dia trim janggut-janggut, dia tak trim dah misai tu. Misai bersambung dengan janggut, tak tahu mana misai mana janggut. Kain tuala kedebum duk atas kepala, tuala basah tu. Apa hal ni? Sakit, katanya sakit tak? Sakit. Tapi bila sihat nanti, badan orang sakit ni Allah bagi sihat balik, merah, cantik, segak, bergaya. Yang ketiga, yang ni Allah tak pulangkan balik. Dosa. Siapa yang diuji kesakitan, keluh kesah, resah, kebimbangan, bingung, sakit kepala, Allah ambil, Allah kifarah dosa dia. Bila dia sihat, yang ni Allah hapus kira, tak bagi balik. Bagi balik bagi teruk kita, udahlah sakit, bagi balik naya. Allah tak bagi. Sayangnya sifat rahmah Allah Ta'ala kepada kita ni sampai tahap yang begitu sekali. Ini sakit. Dan masa lapang macam tu juga. Kita selalu tunggu. Ya Allah, bila lah aku ni nak free? Bila lah aku nak free? Tengah free dah ni sebenarnya. Kita cari free macam mana lagi? Kalau kereta pun free gear, tak jalan kereta. Maknanya tengah free lah kita ni. Nampak macam kita sibuk, itulah free. Nak tunggu esok belum tentu untuk kita. Nak tunggu lusa, esok pun belum tentu, lusa lagi lah. Jadi nasihat ni, pesanan ni untuk saya sendiri jugalah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, pada malam ni kita hadis yang pertama tadi tentang Rasulullah pilih Sayyidina Ali untuk memegang bendera dalam perang Khaybar. Dan yang kedua seterusnya, Allah larang kita ni bersangka buruk ataupun buat tak ketahuan, buat tak baik kepada orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 nikmat yang selalu dilupakan, 2 nikmat yang selalu dilalaikan, iaitu 2 nikmat menjadikan kita rugi, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Kita jaga betul-betul, moga masa kita ni terisi, setiap saat, setiap minit kita ni terisi dengan ibadah. Buatlah cara bagaimana sekalipun, dengan lidah ke, dengan tangan ke, dengan kaki ke, ingatan ke, asalkan masa tu datang terisi dengan ibadah, istighfar ke apa, terpulang buatlah apa benda sekalipun. Kalau mati pun puas, orang katakan, dalam kebajikan, dalam ketaatan. Cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dengan hadis-hadis yang seterusnya pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah yang mana yang tak dapat datang tu boleh follow dalam FB. Ini kelebihannya Abang Usop kita ni, tak pernah miss. Setiap orang kata apa, tiap program adanya, dapat juga pahala. Kita buat begini, orang lain tengok. Khairun nas anfa'uhun linnas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.